Bagaikan insiden bermusim, satu demi satu kes kemalangan maut melibatkan pemandu di bawah pengaruh alkohol dilaporkan sejak akhir-akhir ini. Paling menyedihkan, nyawa seperti tidak bernilai melayang bersama akal manusia yang hilang pertimbangan. Tahukah anda, jika seseorang itu berada di bawah pengaruh arak dan seumpamanya, mereka sebenarnya tidak lagi berpijak dalam dunia realiti. Dianggap hilang akal dan kehilangan sioman, seorang pemandu di bawah pengaruh memabukkan ini boleh mengundang risiko kemalangan. Sebab itu dalam hadis riwayat An-Nasa'i yang bermaksud, hendaklah kamu menjauhi arak kerana ia punca segala kejahatan dan kerosakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah saudara, rakan-rakan para penonton yang dirahmati Allah sekalian, ibu-ibu, ayah-ayah, rakan-rakan saya orang muda, mudah-mudahan anak-anak semua kita berada dalam lindungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita kebahagiaan, kesenangan hidup ini untuk kita terus menjadi hamba yang bertakwa untuk membawa kita mendambakan syurga Allah Subhanahu wa taala kelak insya-Allah. Terima kasih rakan-rakan yang menjadi penonton setia kami yang menantikan Saban Minggu untuk bersama dengan bicara wara yang masih lagi dekat dengan hati penonton kita. Forum Perdana Ihwal Islam, dan kita tidak mahu mensia-siakan peluang untuk kita kongsikan peluang dan ruang ini bersama dengan anda untuk kita bicarakan. Dan malam ini rakan-rakan yang dirahmati Allah sekalian, kita bersiaran dari Auditorium Kompleks Islam Putrajaya dan kita ucapkan terima kasih pada penganjur kita iaitu Bank Islam Malaysia Berhad bersama dengan JAKIM dan juga RTM. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak tengok bingkisan istimewa ini untuk membawakan pengenalan tajuk yang akan kita bicara dan kita kupas bersama. Jom sama-sama kita saksikan bingkisan yang istimewa ini. Hendaklah kamu menjauhi arak kerana ia punca segala kejahatan dan kerosakan. Begitulah pesan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Larangan itu dibuat dengan tujuan untuk menjaga akal manusia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesan arak begitu besar, akal melayang entah ke mana, manusia sudah hilang kasih sayang, nyawa sudah tiada harga. Ini adalah satu lagi penyakit sosial yang semakin tenat dalam masyarakat. Lihatlah apa yang telah dilakukan oleh pemandu di bawah pengaruh alkohol sejak akhir-akhir ini. Banyak tragedi yang menyayat hati. Bukti bagaimana benda-benda yang memabukkan menjadi punca kerosakan dalam masyarakat. Jelas, arak dan benda-benda yang memabukkan bukanlah budaya baik dalam masyarakat kita. Ingatlah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menyebut, semua yang memabukkan adalah haram. Alhamdulillah, syukur pada Allah, tuan-tuan. Akal melayang. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang mensia-siakan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala ini yang Allah kurniakan kepada kita, menjadikan kita makhluk yang cukup istimewa dan berada pada kedudukan yang mulia berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan bicarakan dengan lebih lumat, dengan lebih terperinci bagaimana cara yang terbaik untuk kita menjaga akal agar jangan akal kita melayang begitu sahaja. Rakan-rakan yang dirahmati Allah sekalian, malam ini kita akan bersama dengan dua orang tetamu yang cukup istimewa yang kita undang khas dalam Forum Perdana Ihwal Islam. Yang di sebelah kiri saya sudah tidak asing lagi dalam pentas dakwah di Malaysia,
Fadil Datuk Badli Shah Alauddin, Imam Besar Masjid Sultan Ahmad I Negeri Pahang. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah sihat Dok Alhamdulillah sihat. Mudah-mudahan sentiasa dalam keadaan sihat. Amin. Sebab imam kalau tak sihat, susah makmum nak datang sembahyang. Baca pendek je lah. Mudah-mudahan insya-Allah kita doakan. Baik. Dan kita bergerak kepada panel kita yang kedua yang kita undang khas, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, seorang kaunselor keluarga yang cukup manis dengan kata-kata. Masya Allah, tabarakallah. Saya suka dengan Ustazah ini. Fadilatul Ustazah Zawiyah Hassan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rindu lama tak jumpa dengan Ustazah. Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi nak dengar kata-kata Ustazah ini untuk mendidik jiwa kami anak-anak. Mudah-mudahan kita nak memandu keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia insya-Allah. Insya-Allah. Baik. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, bila melihat kembali tentang situasi semasa, sudah menjadi satu keadaan yang kita rasa tak seronok di saat kemudahan yang sedia ada dalam kehidupan ini disalahgunakan. Kerana kerakusan kita menggunakan akal dengan keseronokan sendiri dan akhirnya boleh merosakkan diri sendiri dan merosakkan orang lain. Saya nak minta pandangan ini daripada Ustazah Zawiyah Hassan. Ya, berkenaan dengan apabila kita lihat Ustazah, berkenaan dengan situasinya ialah kita nak tengok nikmat Allah yang Allah kurniakan kepada kita. Sudah semestinya tidak terhitung dengan tangan kita, dengan segala jenis kalkulator dan sebagainya, tak mampu. Tetapi antara anugerah yang terhebat adalah anugerah akal kepada kita. Ustazah, sejauh mana kita ni sebagai manusia patut bersyukur dengan anugerah teristimewa ini? Silakan Ustazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah SWT atas anugerah Allah yang sangat hebat kepada kita yang bernama makhluk ini. Tak cukup dengan adanya tangan, mata, telinga, hidung, tapi dikurniakan pada kita itu akal untuk kita berbeza dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Contohnya dengan haiwan, dia tak ada akal, dia ada nafsu saja. Nafsu makan, nafsu nak seronok dari segi syahwatnya. Kita dikurniakan Allah dengan keindahan yang sangat besar, yang sangat tinggi. Nilainya itu akal. Supaya kita dapat bezakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sebab itu kita berbeza dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Dan bukan sekadar dapat bezakan yang baik dan yang buruk. Tapi dalam Islam, bermulanya tuntutan hukum ialah apabila akal, baligh, berakal. Orang yang baligh tetapi tak berakal tak diwajibkan solat contohnya. Orang yang baligh contohnya sebagai seorang wanita, dia berakal wajib tutup aurat. Tapi kalau dia tidak berakal, tak dituntut untuk dia menutup aurat. Maknanya tuntutan taklif ke atas dia tidak ada dari segi hukum. Sedangkan kalau orang-orang yang berakal, maknanya yang ada akal, yang cerdik, yang tidak gaya lak malik, kita kata. Kalau sebut gila tu macam kasar sangat. Tapi sebut gaya lam alik maknanya orang ni tak ada tuntutan terhadap dia. Itu hebatnya akal ni. Bukan sekadar itu sahaja, bahkan di dalam melaksanakan hukum-hukum dan perintah-perintah Allah SWT sudah tentu melihat kepada keadaan dia. Berakal ke tidak? Okey tidak? Gila ke tidak? Siuman ke tidak? Kalau tak, maka tuntutan ini tidak dikenakan terhadap manusia walaupun dia sudah berumur 30 tahun, 40 tahun. Maknanya itulah kehebatannya akal yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka selayaknya kita sebagai hamba-Nya, khususnya di kalangan para remaja, menggunakan akal ni di tempat yang sepatutnya. Bila akal ni dia tak guna, tak ada apa dah. Kalau lalu di jalan raya dalam keadaan tak siuman, tak betul, orang kata tu orang gila. Tak kuat orang cakap, takut tersinggung. Tapi bila sebut tu siapa? Oh, gila. Sebab tu kalau berlaku sesuatu kes-kes pembunuhan dan sebagainya, kalau yang melakukan ini adalah orang gila, orang tak siuman, buang kes Datuk Badar. Buang kes. Jadi tak, orang kata tak ada apa.
Tapi kadang-kadang saya tengok golongan-golongan ini macam sangat bahagia dia dah. Di jalan raya, di bawah jambatan dia tidur. Ya Allah, macam tak ada masalah bagi mereka. Seolah-olah mereka hidup tanpa apa-apa. Tak kisah. Pakaian yang compang-camping, tak menutup aurat. Boleh buang air besar di tepi jalan. Mana hilang malu kepada golongan ini. Tak ada. Allahu Akbar. Jadi sebab itulah, jagalah anugerah Allah yang sangat hebat ini dengan sebaik-baiknya. Jangan digunakan tidak pada tempat khususnya yang dibenarkan oleh syarak. Jangan minum benda yang mabuk. Jangan. No way. Tak boleh sama sekali. Allahu Akbar. Jadi sebab itulah, ya, mudah-mudahan setiap orang daripada kita jagalah. InsyaAllah. Sebab kita ada tanggungjawab dan setiap tanggungjawab ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan. InsyaAllah. Terima kasih Ustazah. Bersyukur dalam arti kata yang lain, menjaga akal dengan baik. Itu pesan Ustazah. Untuk kita semua. Untuk menjadi seorang manusia yang benar-benar memanfaatkan anugerah Allah, ialah kita menjaga akal dengan baik dan memanipulasikan akal ini untuk kegunaan kita. Untuk beribadat, untuk melaksanakan amal kebajikan, ya, untuk kita keluarkan idea-idea membantu, dalam erti kata yang lain kita nak mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pesan Ustazah. Baik, saya nak berbalik pada Datuk. Bila sebut tentang akal ini, satu anugerah yang sudah pasti kita katakan membezakan manusia dengan binatang. Macam Ustazah kata tadi. Kalau tak ada tu mungkin sama lah kot. Datuk. Mungkin dalam erti kata yang lain kita nak tengok pula, Islam ini memandang penting, serius tentang penjagaan akal. Sejauh mana sebenarnya untuk kita faham kepentingan untuk menjaga akal ini? Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih saudara saya Al-Fadhil Ustaz Nabil Ahmad selaku moderator. Seterusnya rakan bicara wara Ustazah Zawiyah Hassan, para penonton sama ada di tanah air, di Singapura, Brunei Darussalam, di Thailand, di Indonesia, di mana saja, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Ya, dari segi fiqh pun, tanpa akal, yang mana akal yang waras seperti yang Ustazah sebut tadi, seseorang itu terlepas daripada tanggungjawab agama dan terlepas dari perbincangan dosa pahala. Itu yang membezakan. Sebab itu kata dalam satu hadis daripada Aisyah, rufi'al qalam anis salasatin. Diangkat qalam, maknanya malaikat tak tulis pun, pen diangkat, taklifan, tak dikira berdosa seseorang itu kalau dia berada dalam tiga keadaan. Anil majnuni al maghlubi ala aqlih. Nombor satu, orang yang kurang siuman sehingga dia dapat akal dia balik. Yang kedua, kata Aisyah, Nabi menyebut wa anis sabi hatta yahtalim. Daripada budak-budak, kanak-kanak, sampailah dia capai usia balik, mana tak ada akal lagi. Dan yang ketiga, wa'anin naimi hatta yastaiqiz. Orang yang tidur sampai dia tersedar. Hadis Tirmizi. Begitu pentingnya soal akal sehingga kan taklif pun memerlukan kepada akal yang baik, aklus salim. Sebab itulah perkataan yang mempunyai kata dasar akal dalam Quran disebut sebanyak 49 kali. Dan 48 daripadanya disebut dalam fi'il ataupun kata kerja. Dan sebahagian besar pula dia mengandungi makna atau ditekankan ayat penggunaan akal yang betul. Itu kebanyakan kalimat akal. Termasuk juga 13 kali Tuhan sebut akal dalam bentuk al-istifham al-inkari, iaitu pertanyaan. Pertanyaan yang frasa yang paling terkenal, afala ta'qilun. Itu berbelas kali Allah Ta'ala menguraikan. Justru itulah kalau kita lihat penting tak pentingnya akal dalam Islam. Dalam Quran, perkataan al-ilmu, yang mana ilmu sangat berkait rapat dengan akal, itu diulang 105 kali, jauh lebih banyak dari kalimat ad-din ataupun agama. Ilmu lebih diulang berbanding dengan agama. Agama disebut 103 kali, ilmu 105 kali. Sebab saluran untuk mendapat ilmu, asalibul ilmu ada 3. Pertama, panca indera yang 5. Kalau sempurna, mudah dapat ilmu. Yang kedua, perkhabaran yang benar. Yang ketiga, akal fikiran yang sihat. Sebab itu, ilmu mustahak, tapi kalau akal tidak sihat, tak dapat.
Maka sebab itulah kalau dikira sekali dengan kata derivatif, perkataan ilmu disebut tidak kurang daripada 744 kali. Antara kalimat yang paling tinggi sekali dalam Quran. Sebab itulah wahyu pertama orang Islam adalah Iqra. Kenapa? Kaitan dengan akal. Pagi-pagi sekali kita dah berdoa kepada Allah dalam sembahyang subuh. Antara yang kita minta, Allahumma hadina fiman hadait. Pagi-pagi sekali lagi kita dah minta Tuhan jauhkan kita dari jadi orang jahil, orang yang bodoh. Sebab dia berkaitan dengan akal. Dan kalau kita rujuk dalam Quran, 5 ulil. Kan dalam Quran ada ulil-ulil. 5 ulil adalah orang berakal. Ulil ilmu, ulil nuha, ulil aidi, ulil absar, ulil albab. Semuanya adalah orang berakal. Sebab itu agama tidak membenar, dirosakkan akal itu. Wallahualam. Terima kasih Datuk. Alhamdulillah. Masya Allah. Betapa Islam itu memandang penting untuk sama-sama kita menjaga akal. Kerana dengan akal yang baik, insya-Allah kita dapat menjadi hamba yang baik, insya-Allah. Baik, rakan-rakan yang dirahmati Allah sekalian, untuk pusingan pertama kita nak rehat seketika. Selepas ini kita akan kembali untuk pentas yang kedua, kita bicara tentang akal melayang. Alhamdulillah, saudara, rakan-rakan para penonton yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita ke pentas Bicara Wara Forum Perdana Ehwal Islam. Masih lagi bersama dengan kami di Auditorium Kompleks Islam Putrajaya, bersama dengan penganjur kita iaitu Bank Islam Malaysia Berhad dengan kerjasama JAKIM dan juga RTM. Akal melayang yang kita bicarakan untuk malam ini, tuan-tuan dan puan-puan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, melihat peri penting kita menjaga satu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala ini. Baik, Ustazah Zawiyah, tadi di awal tadi Ustazah ada menyebut berkenaan dengan jangan kita sampai menyalahgunakan akal kerana keseronokan diri. Dengan kita, ialah benda-benda yang memabukkan, mengkhayalkan. Jadi Ustazah, dalam erti kata kita nak kenal hukum agama, sudah pasti di sana ada garis panduan ataupun kita katakan ada penanda aras untuk kita tahu benda yang boleh dan benda yang tidak boleh. Sejauh mana Ustazah hukum untuk kita gunakan akal dan jangan sampai kita salah guna akal sehingga mabuk, khayal dan seumpama dengannya. Fadhili mashkura. Terima kasih Ustaz Nabil. Sebenarnya hukum tak kisahlah minum arak ke, apa saja yang memabukkan. Dadah ke, macam-macam apa nama sekarang ni, ecstasy ke, yang memabukkan, maka hukumnya adalah haram. Dan memang tertera dalam Al-Quran pun. Telah digazetkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah sebut antara lain, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Maknanya arak ni salah satu di antara perkara-perkara yang menjadi rijsun, amalan, perbuatan, perangai. Maksudnya seolah-olah kita ikut perangai syaitan. Sedangkan syaitan itu adalah musuh kita yang sangat nyata. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Tak boleh. Anak cucu kita ni tidak boleh ikut syaitan sebenarnya. Nak selamat diri maka jauhilah daripada keadaan ini. Banyak ayat Quran, banyak hadis-hadis Nabi yang menceritakan tentang arak ni memang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Rasulullah mengaitkan la yashrabu syarib hina yashrab wa huwa mu'min. Makna orang yang minum arak ni dia tak akan minum arak sekiranya dia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila dia minum tu terlucut iman yang ada di hati dia. Dan sebagaimana Datuk Bat dah jelaskan, Nabi kata al-aqlu salim fil jismi salim. Akal yang waras berada pada tubuh badan yang sehat. Jadi sangat penting tubuh badan mesti sehat, akal mesti sehat. Kalau akal tak sehat, macam-macam celaru, haru biru berlaku. Bukan sahaja dalam kehidupan kita, dalam kehidupan berkeluarga pun. Kalau salah seorang menjadi pemabuk, peminum arak contohnya, ataupun penagih dadah, tak lama bergaduh untuk badak. Kalau mungkin sampai kepada melibatkan perceraian dan sebagainya. Tuntutan cerai secara fasah dan sebagainya. Sebab keadaan ini boleh mendatangkan huru-hara kepada rumah tangga, kepada masyarakat yang sangat merugikan negara. Lebih lagi keadaan sekarang ni, kemalangan-kemalangan jalan raya yang boleh membawa maut.
Bukan dia yang maut. Orang yang dah langgar tu yang maut. Sedangkan mereka itu ada keluarga dan sebagainya. Kehilangan nyawa. Bukan sekadar kehilangan harta benda, malah kehilangan nyawa. Maka sudah tentulah perkara ini dalam Islam awal-awal lagi telah meletakkan keharamannya dan telah digezet oleh Allah SWT. Maknanya bukan satu benda yang kita kata, tak apalah kot, itu dulu dah. Zaman sekarang tak ada masalah. Arak tak mabuk dah orang minum sekarang. Orang yang biasa minum mungkin tidak mabuk. Tapi dia kata dia tak mabuk. Tapi sebenarnya orang mabuk ni kita kata dia mabuk. Dia kata dia tak mabuk. Macam orang gila juga. Cuba kata, awak gila. Mana si gila? Saya tak gila. Awak yang gila. Dia kata kita yang gila. Jadi memang kadang-kadang dia tak sedar dia dah ada dalam situasi yang macam tu. Sebab itulah dalam Islam pencegahan itu adalah lebih baik. Jadi keharaman ini satu benda yang telah kita semua al-maklum, al-faham. Kalau tidak akan menjadi masalah dalam hidup kita. Sebab itulah perkara ini kena ingat bila nak buat, bila nak lakukan haram. Dia tak segeralah haram besar atau haram kecil ke. Hukumannya apa dan sebagainya. Tapi soalnya perkara ini haram. Sebab dari segi akibahnya, kesannya yang sangat buruk. Bahkan juga sebagai orang Islam, kita kena patuh bahawa ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak payah banyak soal. Aku tak mabuk ke? Ikut suka aku ke? Tak payah tegur aku ke? Itu hak aku ke? Dosa aku tanggung ke? Betul tak? Jadi tak payah banyak soal. Allah kata haram, kita akurlah sebenarnya. Kerana bahayanya itu sangat dahsyat lagi sebenarnya. Walaupun dari segi faedahnya mungkin ada. Tapi sikit aja Datuk Bat kan? Sikit sangat. Wallahualam. Terima kasih Ustazah atas nasihat yang diberikan. Apa pun kita berpegang balik seperti yang disebut oleh Ustazah tadi. Kita sebagai seorang Muslim memegang hukum awal tentang disebut berkenaan dengan penjagaan akal. Sudah pasti bila merosakkan akal dengan keadaan kita menggunakan wasilah ialah arak, dadah macam Ustaz kata tadi. Sudah pasti kita tahu hukum dan lepas ni kita kena pastikan bahawa keluarga kita, sahabat-sahabat kita, jiran kita mendapat maklum perkara ini dan perlu lebih berwaspada. Datuk, kita lihat tadi bila Ustazah sebut berkenaan dengan bila melakukan satu benda yang merosakkan akal, dia bukan hanya untuk diri dia saja yang dirosak. Yang paling bahaya ialah merosakkan orang lain ataupun menjahanamkan orang lain. Datuk mungkin ada pandangan sikit berkenaan dengan bila kita sebut tentang merosakkan akal pada orang yang suka kita kata menggunakan pendekatan mengambil benda-benda yang terlarang ini. Sudah pastinya dia kata di sana ada ubat iaitu tenang, ada ubat untuk relax. Tapi Datuk, apa keburukan yang diperolehi oleh orang yang menggunakan jalan pintas ini sedang dalam sama sebenarnya tidak ada pun langsung manfaat yang baik, yang ada adalah mudarat. Datuk. Terima kasih. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Orang Islam dia wajib pelihara akal. Dan bagaimana memelihara akal? Dari dua aspek. Pertama, membina akal itu, iaitu dengan meningkatkan penguasaan ilmu. Alhamdulillah yang sedang menonton ni sedang membina akal. Kita memelihara akal. Yang kedua adalah mempertahankannya, iaitu tidak merosakkannya. Akal kalau rosak, orang panggil tak waras. Sebab itu dalam rumah tangga pun, seorang suami, kata orang tutu, nak kahwin kena ada 3 ras. Ras ni 3 tak ada, tak bahagia. Pertama sekali, waras. Kalau tak waras, itu masalah betul. Yang kedua, beras. Maknanya kena ada makanan. Ras yang ketiga, kita tak urai sebab TV nasional. Lain kali lah kita uraikan. Tapi yang mustahak, waras. Sebab itu apa yang boleh merosakkan akal? Pertama, menengok laman-laman yang tak bagus. Lawan pornografi. Merosakkan akal. Sebab itu kita duka cita. Masa PKP bulan Mac yang lepas, kajian yang dilakukan oleh satu agensi. Negara kita Malaysia berada pada tangga keempat. Peningkatan carian menerusi laman pornografi sebanyak 84%. Nombor 4 tertinggi di dunia, nombor 1 di Asia. Sepanjang PKP, patutnya jadi Tok Imam tak dia menengok benda tak senonoh. Rosak akal. Boleh merosakkan. Yang kedua, jangan mabuk-mabukkan. Itu yang merosakkan. Jangan mabuk. Allah. Contohnya minum minuman keras. Kenapakah agama kita mengharamkan arak? Sebab faktor yang paling utama merosakkan akal. Baik itu digelar istilah Ummu Khaba'is. Ibu segala maksiat. Sebab itu bahasa Arab, arak dia panggil khamar. Khamar tu maknanya menutupi. Dalam kitab Naulul Authar disebut,
Dia panggil menutupi sebab dia boleh menutup akal. Kalau minum arak dan tuak, akal hilang, fikiran rosak. Kalau hidup jadi pemabuk, dunia akhirat badan terkutuk. Apa tanda orang pemabuk? Perangai kelakuan macam beruk. Memang orang yang mabuk, dia lain macam sikit. Sebab itu, kalau kita rujuk dalam sejarah, dalam kitab Al-Mufadat, tulisan Ibnu Al-Binar rahimahullah. Ini cerita pasal benda mabuk. Dulu ada satu pokok dinamakan Qubdatul Hindi. Yang mana pokok ini ditanam asalnya daripada sebuah negeri bernama Al-Hashish. Yang mana jika tanaman ini disalahgunakan, dia boleh merosakkan fikiran, akal, jadi gila ataupun membau maut. Sebab itu di Kairo ketika itu, di Kahira, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, dia telah buat pondok-pondok khas, pondok polis, campur dengan AADK lah zaman itu ya. Dia akan tangkap dan rampas mana-mana orang yang bawa pokok Qubdatul Hindi ini. Dan kalau didapati bersalah, orang tu akan dikenakan hukuman cabut gigi. Zaman itu ada diterangkan. Kenapa dia buat kawalan? Tak nak merosakkan akal. Sama kita sekarang ni, budak-budak muda ambil ketamin. Ketamin ini asalnya doktor guna untuk tenangkan kuda. Asalnya. Dia satu dos, dia boleh bertahan 10 hari. Jadi kita tak pelik kita tengok kuda sentiasa riang, gembira, senyum, tenang saja walau berlari hari-hari. Sebab dia kena ketamin. Tapi orang kita ambil guna untuk berjoget pula dah. Anda jadi tak betul. Lagu rancak, joget. Diam. Pala dah tak betul. Pakut lagu rancak, joget lah rancak tak. Dia diam. Dia goyang tangan. Kesian. Sama juga ketum. Ketum banyak. Kat kampung ni banyak ketum. Ketum ni asalnya dulu orang buat ubat. Kita rebus 2 helai, boleh kurangkan darah tinggi. Ini memang ubat betul. Budak-budak kita dicampur dengan ubat batuk, campur air bergas, jadi cakoroi pula. Alalah bawa motor pun jadi. Benda tu merosakkan akal. Benda tu bagus, tapi kita ni terlampau engineer punya otak sangat. Habis tukar, itu yang jadi rosak. Jadi bila akal kita tak pertahankan, kita rosakkan, jadilah kita tidak waras. Allahu Akbar. Terima kasih Datuk. Nasihat yang baik dan berguna untuk kita. Sama-sama kita menilai akal anugerah yang Allah bagi kepada kita yang cukup istimewa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini kita mampu untuk guna dalam kehidupan kita. Baik, rakan-rakan para penonton yang dikasihi sekalian, kita nak berhenti rehat seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini. Terima kasih rakan-rakan para penonton yang dirahmati Allah sekalian, kembali bersama dengan kami dalam forum perdana Ehwal Islam. Masih lagi kita bersiaran di Kompleks Islam Putrajaya, dan kita ucapkan terima kasih kepada penganjur kita Bank Islam Malaysia Berhad dengan kerjasama JAKIM dan juga RTM. Kita ada 2 orang tetamu, Datuk Badlisyah dan juga Ustazah Zawiyah Hassan, membicarakan tentang akal melayang. Tadi Ustazah ada cerita tentang bagaimana Islam itu menitik beratkan untuk kita jaga dari sudut hukumnya. Datuk Bad pula menceritakan bagaimana untuk sama-sama kita menjaga, takut-takut boleh merosakkan kita dan orang lain. Baik, kita nak Ustazah dan juga Datuk, kita nak bagi ruang kepada rakan-rakan kita, penonton kita di rumah, di media sosial untuk turut bersama dengan kita. Kita ada ruang yang pelbagai kita gunakan untuk sama-sama berkongsi. Baik, kita nak petik satu soalan yang diajukan oleh Cik Puan Cik Puan Syaliza Bahri. Di Facebook kita, soalan yang diajukan kepada panel. Kita baca soalan yang beliau ajukan. Baik, soalannya berbunyi, Islam meletakkan 5 asas dalam maqasid syariah, terutama dalam penjagaan akal. Antara 5 perkara itu, mana yang lebih diutamakan? Mungkin ada ustazah yang nak ceritakan kepada kita tentang apa yang sepatutnya kita ambil daripada maqasid syariah itu sendiri. Falyatafaddali mashkura. Payah juga. Benda sama, Datuk. Sama kalau timbang tu sama je. Tapi tak apa. Tapi bila nak bercakap di antara kelima-lima ni, kalau kita ambil satu-satulah, saya rasa akal tu yang paling utama. Nak kena jaga dulu. Kalau tak jaga akal, macam mana nak jaga keturunan? Betul. Sebab maqasid syariah ni dia ada nak jaga 5 perkara. Nak jaga keturunan, nak jaga, selain pada jaga akal, nak jaga nyawa, nak jaga harta.
Jadi nak jaga agama. Jadi kalaulah akal tu satu yang basic, yang tunjang ni rosak, kosong, tak ada guna. Orang Kelantan kata, Datuk, tak pakar. Tak pakai. Tak boleh guna. Jadi akan menjadi masalah. Kalau nak diukur memanglah sama. Yang ni sama berat, sama timbangan. Tapi kalau kata dia tak ada akal, dia kata tak siuman, barangkali tak kenal anak dia ke, dia boleh rogol. Adik dia ke, dia boleh rogol sebab dia tak siuman. Habis kalau orang tanya, Ustazah, habis orang yang rogol anak tu tak siuman ke? Lebih kurang. Nak ceritanya, kalau dia ada akal yang waras, kenapa nak buat perkara macam tu? Dah, ini keturunan dia bukan sekadar keturunan dia, mana dalam Islam memang nak jaga keturunan. Sebab itu Allah mengharamkan perzinaan. Sebab itu Allah kata, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jaga kamu daripada menghampiri perbuatan zina. Jadi sebab itu maknanya akal kena jaga, supaya keturunan terselamat. Akal kena jaga supaya nyawa orang lain, nyawa kita selamat dan nyawa orang lain juga akan selamat. Akal kena jaga supaya agama itu dapat berlaku dalam keadaan yang baik. Seperti kata tadilah, tuntutan taklif hanyalah pada orang yang ada akal. Yang tak berakal tidak ada tuntutan kepada dia. Itu juga kita nak jaga dari segi harta sekalipun. Mestilah berdasarkan kepada akal yang waras. Kalau akal yang bijak, dia boleh tahu mana beza di antara harta ini, perolehan ini dari segi rezeki yang halal ataupun yang tidak. Dia dapat beza, dia tahu. Tapi kalau kita kata orang yang makan apa ni gini, tu tak apa, itu cerita lain. Kita letak ke tepi, betul. Tapi insya-Allah kalau akal dia waras, maka hal ini akan berjalan dalam keadaan yang situasi yang sangat baik. Sebagaimana saya ingat, tak tahulah kalau salah Ustaz, Datuk, ini dikatakan sebagai asar, di mana ceritakan seorang alim, katanya, bila dipujuk oleh syaitan untuk memilih 3 perkara. Arak, berzina, bunuh. Maka sudah tentulah di antara ketiga-tiga ini, mana yang lebih ringan? Arak yang lebih ringan. Jadi dia ambil arak dulu. Dah minum arak, mabuk. Lepas mabuk, berzina. Lepas pada berzina, menyesal, bunuh pula. Ketiga-tiga melayang disebabkan arak punya pasal. Jadi sebab itulah dalam Islam sangat menjaga akal, anugerah Allah yang paling istimewa. Masya-Allah. Wallahualam. Terima kasih Ustazah. Tu penting kita tahu bahawa bukanlah kita melihat dari sudut mana satu yang paling utama. 5 utama dalam maqasid syariah untuk kita jaga dengan baik, insya-Allah. Yang penting jadi diri kita orang yang baik, mudah-mudahan yang baik juga untuk mampu kita kongsikan dengan rakan lain. Insya-Allah. Baik, Datuk Bat, kita nak tengok pula soalan daripada Voxport. Okey, jom kita saksikan soalan daripada rakan kita melalui Voxport ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilia Irma binti Nordin daripada Putrajaya. Saya ingin bertanya soalan kepada panel. Sekarang ni kita lihat ramai orang berhibur untuk menenangkan fikiran. Jadi saya cuma nak tahu bagaimana kita sebagai kawan, cara untuk kita menasihati sahabat-sahabat yang sering kali berhibur dengan cara yang salah, seperti berfoya-foya, minum arak yang memabukkan dan sebagainya. Minta tolong panel jawablah soalan saya. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Wilia yang mengajukan soalan tadi, Datuk. Macam mana cara terbaik nak nasihat ni? Tak makan sama ni. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada saudari yang bertanya. Budaya berhibur, clubbing ni, dia ada kena-mengena dengan keturunan juga kadang-kadang tu. Memang keturunan begitu. Payah. Ada orang memang tak minat. Ada orang dia suka, memang suka. Daripada nenek moyang dia dulu. Dan kalau kita kaji sejarah pun tak keterlaluan kalau kita katakan benda ni dah wujud sejak daripada sebelum Islam datang lagi. Khususnya di Nusantara. Kalau kita bagi orang Melayu di Sumatera dahulu, dia ada satu agama dipanggil agama Tantrayana Shakta. Dia banyak dianuti oleh raja-raja Nusantara ketika itu. Tantrayana Shakta ni sub-pecahan daripada Mahayana Buddha. Kalau yang mazhab Bhairava Tantra, dia puja Mother Goddess. Memang dia puja dewi-dewi. Tuhan dia semua perempuan. Dewi Durga, Dewi Kali, Dewi Bumi, Dewi Pertiwi. Dan dia ada memang satu ritual hiburan. Dia panggil Pancamakara. Pancasitara lain. Pancamakara. Dia bertelanjang bulat.
buat bulatan di Setroloyo, kesan-kesan tu masih ada. Dan dia akan buat Batara Limo, Mo Limo. Dia buat Madya, Mudra, Mamsa, Masya, Maituna. Madya ni minum mabuk. Ni moyang dulu ni sebelum Islam datang. Mabuk. Kemudian Mudra ni Samadhi, joget. Joget sampai pingsan, joget. Dia suka. Kemudian dia ada Mamsa ni makan daging. Makan mesti ada. Orang kita kalau kenduri mesti wajib makan. Lepas tu Masya, ikan, makan ikan daging wajib. Maituna, ni dia buat hubungan seksual secara bercampur-campur. Bini orang, isteri orang semua. Jadi Islam datang, Wali Songo datang, dapat ubahlah benda-benda macam ni. Tapi nak menunjukkan bahawa ini telah berakar umbi begitu lama. Tapi agama datang mengubah. Dia prinsip begini, berhibur tidak salah. Tak salah. Bahkan Islam membenarkan kita berhibur dengan cara-cara yang terkawal dan sederhana. Macam Ustaz Nabil sendiri, dia sendiri menghiburkan orang dengan alunan suara dan bagai-bagai lagi. Kenapa? Agama membenarkan kita berhibur sebab hati manusia, dia makhluk anggota, dia ada masa dia jadi lemah, dia letih, dia stres. Maka hiburan bertujuan untuk nak menceriakan hati balik. Sebab itu Abdul Fattah Al-Busti rahimahullah, dia pernah bersyair, afdi tab'akal makdudu bil jiddi rahatan yujamu wa illilhu bi syai'in minal mazhi. Istirahatkanlah hatimu yang terlalu serius itu. Relaxkanlah dia, tenangkanlah dia dan hiaslah dengan bi syai'in minal mazhi, dengan sedikit gurauan. Tetapi kata dia, walakin iza a'taitahul mazah falyakun bi miqdari ma tu'ti at-ta'ama minal milhi. Kata dia, berikanlah gurauan, tetapi jadikanlah gurauan itu seperti kadar engkau memasukkan garam pada makanan. Artinya hati letih, penat bekerja, banyak fikir. Covid dulu kita banyak masalah, PKP banyak fikir. Kita jadi stres. Jadi kita hiburkan sikit tapi jangan lebih. Bagaikan makanan kalau dimasukkan garam, dia sedang-sedang elok sajalah. Kan pesen sekarang macam ni, pesen budak-budak sekarang. Jangan masuk 1 jam, mati kita kalau makan garam begitu. Samalah hiburan, sekadarnya saja. Sebab itu riwayat yang terkenal, ada sahabat Nabi nama Hanzalah Al-Asidi radhiyallahu an. Dia seorang penulis Nabi. Dia datang mengadu, ya Rasul, saya dah munafik. Kenapa kamu munafik? Saya ni ibadat begini-begini, saya tak campur gini-gini. Apa jawab Nabi? Wallazi nafsi biyadih innakum law tadumuna ala ma takununa inda wafu zikri lasafahatkumul malaika ala furushikum wa fi turuqikum. Nabi kata jangan serius sangat. Ibadat-ibadat. Dengan keluarga kita bergurau, dengan kawan-kawan kita bersembang, anak-anak kita bermain-main bersama mereka. Kalau kamu terlampau duduk masjid, nescaya lasafahatkumul malaika ala furushikum. Nanti malaikat datang bersalam dengan awak. Awak ni dah jadi malaikat dah. Maka kata Nabi, walakin ya Hanzalah, sa'atan wa sa'ata. Wa qarara hazil kalimah sa'atan wa sa'ata salasa marrat. Hadis Muslim. Nabi kata, Hanzalah, sikit-sikit berhiburlah. Sikit-sikit hiburlah. Jangan serius sangat. Apa nak menunjukkan? Boleh kita nak berhibur, tapi janganlah berlebihan. Rehatkan jiwa kita. Dan janganlah mabuk. Itu macam masuk garam satu kontena betul tu dalam masakan. Mati kita ya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Datuk, penjelasan yang cukup jelas dan menarik untuk kita kongsikan bagaimana Islam itu tidak melarang untuk kita berhibur, tapi ada batasnya. Ada cara-caranya. Mudah-mudahan kita mampu untuk membawa diri kita menjadi orang yang benar-benar beriman dan bertakwa mengikut lunar-lunar Islam, insya-Allah. Baik rakan-rakan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak berehat seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini. Alhamdulillah, saudara yang dirahmati Allah sekalian, Forum Bicara Wara, Forum Perdana Ihwal Islam kita sudah pun sampai ke penghujung. Sudah pasti banyak input yang kita perolehi. Untuk kita menjaga akal, jangan sampai akal itu melayang begitu sahaja. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersyukur dengan apa yang Allah anugerahkan. Jangan sampai anugerah itu Allah ambil daripada kita di saat kita masih hidup. Takut nanti kita hidup dalam keadaan sia-sia. Baik, penghujung ini saya nak minta Ustazah Zawiyah, mungkin ada nasihat dan apa yang nak kita kongsikan dalam kesimpulan ini untuk kita ambil beberapa pengajaran. Silakan Ustazah.
Dalam kita bercakap nak jaga akal ni banyak ya, Datuk Bab pun dah sebut tadi pada kita ya. Tak salah nak bergurau sikit ya, kalau tidak stres sangat hidup kita kan. Lebih-lebih masa macam PKP hari tu ya. Walau macam mana pun jangan berlebihan. Dan sebagai contoh juga kita jaga fikiran kita, jangan terpengaruh dengan berita-berita yang tak betul, yang tak sahih. Tak, kadang-kadang dengan berita yang tak sahih ini menjadikan kita pun percaya. Bila percaya, risau, sakit hati, stres kan? Boleh bergaduh, boleh bertumbuk dan sebagainya. Jadi jangan, jaga. Kalau tengok ada berita atau baca berita yang tak berapa kita jelas, tak payah. Tutup, dah. Ya? Tolak ke tepi. Tak patah lagi untuk kita nak share dengan orang lain. Ya? Yang kedua, banyak mendekatkan diri pada Allah. Kalau kita cakap orang kata tak ada lain, tak ada kerja lain. Itulah maknanya berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita berseronok. Boleh berzikir pada Allah, baca Quran, dengar nasyid-nasyid dan sebagainya. Dan Allah kata ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Sebutlah nama Allah, insya-Allah hati kamu akan tenang. Walaupun dengan alunan lagu sekalipun, dengan serius dan sebagainya. Maka insya-Allah kita tak, orang kata apa, tak jauh lah. Kalau kata tersalah, kita akan berpatah balik. InsyaAllah, jaga. Begitu juga jaga dari segi pemakanan kita. Supaya kita makan makanan yang halal, insyaAllah. Ada di hadapan kita yang halal dan di hadapan kita juga ada yang haram. Pilih. Dapat sebut dapat beza. Bila nak makan, ini halal ke tidak? Sebab ini juga akan mempengaruhi pemikiran kita, diri kita. Dan sebagai ibu bapa, khususnya sebagai mak, sebagai isteri dan sebagainya, jaga. Sebab anak-anak yang dalam jagaan kita perlu untuk diasuh, untuk diberitahu tentang penjagaan akal yang sangat penting. Kadang-kadang kita minta anak-anak dari segi menjaga, dari segi kesihatan saja. Kita ajar anak-anak tentang itu. Tapi kita lupa dari segi menjaga akal, iaitu akal yang sangat penting yang menjadi satu, awak kata apa, sebagai peneraju kepada kehidupan kita sebagai hamba Allah ini. Akal tak ada, elak. Tak guna dalam kehidupan manusia, tak ada nilai. Dia tu siapa? No way. Tak ada. Sebab itulah yang sepatutnya insya-Allah kita sama-sama menjaga akal kita daripada jauh ataupun terpesong daripada landasan-landasan Allah yang sebenarnya. Wallahualam. Terima kasih Ustazah, alhamdulillah. Bagaimana Datuk pula untuk memberikan nasihat pada kita? Akal ni anugerah hebat ni. Jangan sampai disia-siakan. Baik, terima kasih. Muslimin muslimat sekalian, ayolah kita jaga akal. Bila berakal, ilmu pun berbekal. Tapi kalau mabuk, ilmu pun teruk. Hidup biar berjasa, mati biar beriman. Berfikir biar berilmu, berbicara biar berbahasa. Bergaul biar beradab, berakal biar berakhlak. Yang miskin jangan dihina, yang kaya jangan disanjung. Kita hidup sebagai hamba. Ingat hidup sebagai hamba, jauhkan sifat besar kepala. Tidak boleh menetap jati, papan dijauh dibelah-belah. Jangan diikut kehendak hati, kita di bawah perintah Allah. Maka sebelum berjalan, tengok pedoman. Sebelum bercakap, guna fikiran. Sebelum mengunyah, jangan terus menelan. Bersiap sendiri sebelum pulang. Berjaga-jaga sebelum berhutang. Berhitung-hitung sebelum terbuntang. Ingat, hidup hanya menumpang. Air setimba jangan dibuang. Nafas sesentak dikenang-kenang. Umur sejemput ditimang-timang. Sebagai orang yang menjaga akal, banyakkan sujud menyembah Allah, dalam berkata merendah-rendah, dalam bergaul suka mengalah, kalau keliru mengaku salah. Jom jadi orang berakal, tahu diri dengan peri, tahu maruah dengan tuah, tahu alu dengan patutnya, tahu salah dengan silapnya. Jangan lembik, hati lemah, pikiran pendek, pendirian goyah, mudah tergolek, bekerja lengah, kurang selidik. Jadilah kita manusia yang giat. Giat bekerja dengan kuat. Tidak peduli ringan dan juga berat. Bekerja keras, tak ingat penat. Hati kukuh, pikiran bulat. Memikul tugas, ianya taat. Percayalah, semua kejayaan tak akan dapat diperolehi kalau kita tidak memiliki akal yang waras. Jagalah akal ini. Kerana itulah satu-satunya modal terbesar yang membezakan kita dengan mana-mana makhluk Allah yang lain di muka bumi ini. Kita tidak segagah harimau, tetapi kita boleh menjadikan harimau duduk di sirkus kerana akal kita. Kita tidak mampu berenang seperti ikan,
tapi kita mampu mencipta kapal selam dan berjiran dengan ikan di lautan kerana kita ada akal. Kita tidak ada sayap, tapi kita walau tidak boleh terbang, dengan akal kita mencipta besi yang boleh terbang dan kita bersaing dengan burung-burung yang hebat di angkasa. Jagalah akal itu. Jadilah golongan ulul albab. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan. Terima kasih pada Datuk. Masya Allah, kalam yang baik untuk kita sama-sama menjaga akal dengan sempurna seperti yang Allah anugerahkan di saat kita lahir, begitulah sehingga kita pulang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, rakan-rakan yang dikasihi sekalian, kami ada satu mutiara kata yang istimewa untuk anda. Ayo sama-sama kita saksikan. Saudara, akal adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala buat kita. Ia adalah sesuatu yang teristimewa yang dapat membezakan antara manusia dengan haiwan. Justru, andai manusia tidak menggunakan akal dengan baik, nescaya meletakkan manusia itu lebih buruk dan teruk daripada haiwan. Fikir-fikirkan dan renung-renungkan. Baiklah saudara yang dirahmati Allah sekalian, kita pun dah sampai ke penghujung. Nasihat dan juga kesimpulan telah diberikan oleh kedua-dua oleh panel. Kita ucapkan terima kasih kepada Ustazah Zawiyah Hassan dan juga Datuk Badli Shah Alauddin atas perkongsian yang cukup istimewa buat anda. Apapun kita rangkamkan jutaan terima kasih kepada penganjur kita iaitu Bank Islam Malaysia Berhad dengan kerjasama JAKIM dan juga RTM yang membenarkan untuk kita bersiaran dalam forum perdana Ehwal Islam kali ini. Baiklah rakan-rakan, semoga ada rezeki, umur yang panjang, Allah pertemukan kita di lain bicara, di lain ketika. Jumpa lagi. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.